Wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita semua dapat menunaikan sembahyang maghrib secara berjemaah, lebihlah sikit berbanding orang yang sembahyang seorang-seorang di mana-mana saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ganjaran yang besar kepada orang-orang yang solat berjemaah ni, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak dapat nak ziarah Nabi, maka kita selawat Nabi. Nak pergi ziarah Nabi perlukan keuangan yang cukup, baru dapat ziarah makam Nabi. Kurang-kurang ada RM7,000 Malaysia, baru kita boleh dapat pergi ke Mekah dan menziarahi Madinah, menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak dapat ziarah Nabi, kita baca selawat Nabi sebanyak yang boleh kita baca. Macam saya mulakan mukadimah saya sebelum saya buka hadis ke-17 mengenai peristiwa seorang pemuda Terengganu yang balik rumah mak dia dan pergi ke dapur makan tulang korban dan tercekik dia. Dia pun tak jangka dia tercekik makan tulang korban tu. Dia minta tolong kepada kakak di dalam rumah mak dia. Kakak umur 32, dia umur 28. Lelaki. Kakak kata tak dapat nak tolong sebab dah tersangkut dekat tekak. Mak pun tak dapat tolong sebab dah sangkut dekat tekak tulang tu. Akhirnya ajar mengucap sahajalah. Mengucap dan dibawa ke hospital. 5:30 petang meninggal dunialah pemuda tu. Mudah aja Allah Ta'ala matikan hamba-Nya yang tidak dijangka oleh manusia, termasuk dia tu, termasuk mak dia, termasuk kakak dia. Tapi dikabarkan dapat mengucaplah, kan, la ilaha illallah, dapat diberitakan macam itulah. Alhamdulillah. Apa nak bagi tahu pada tuan-tuan dan negeri saya, bahawasanya mati itu kita tak tahu di mana dan macam mananya kita mati. Macam kan. Sebab sekarang ni mati semua dalam kereta anak beranak. Sekarang mati aksiden beranak, mati langgar tembok anak beranak, naik motor 3 orang anak beranak, semua mati sekarang macam tu. Allah Ta'ala takdirkan matinya macam itu. Tuan-tuan jaga-jagalah makan durian tu. Hantar cokik sekarang biji durian tu, jaga-jaga. Rambutan jaga-jaga. Jaga baik. Nanti cokik kan, tak bernafas, meninggal kan. Okey, itu mukadimah lah. Baik, jadi kita baca hadis ke-17 yang telah kita tinggalkan 3 ke 4 bulan yang lalu. Last kali kita buka kitab ni bulan 3. Bulan 4 kita puasa. Bulan 5 kita berhari raya. Bulan 6 kita cerita bab korban dan haji. Bulan 7 baru buka hadis ke-17. Di bawah tajuk menghormati jiran. Menghormati. Hormat ni artinya haramimta. Hormat memuliakan jiran. Itu je. Tuan-tuan ada jiran kan? Mari kita dengar hadis ni. Yang tak ada jiran tak termasuk lah kan. Dia tak suka berjiran, duduk seorang-seorang dekat Pulau Mutiara. Ikutlah. Baik. An Abi Shuraihin Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Artinya apa tuan-tuan sekalian? Daripada Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, Allah redha kepada mereka ni.
bahawasanya Nabi SAW bersabda. Nabi cakap, kan, ambillah panduan Nabi ni. Sesiapa yang beriman dengan Allah, macam tuan-tuan lah, semayang, percaya dengan Tuhan, terima qada qadar, tu beriman dengan Allah lah, kan. Semua kebaikan tuan-tuan buat, tu beriman dengan Allah. Dan hari akhirat, kita percaya akhirat tu ada. Bila akhirat tu ada, kita ni jadi orang soleh. Sebab kita dunia ni sekejap je, lepas ni mati. Kang keluar daripada surau ni, Kang, termasuk longkang, meninggal. Mana tahu. Tiba-tiba jatuh dalam bilik air, meninggal. Jatuh katil, meninggal. Satu kisah tu, kan. Jatuh katil, meninggal. Jatuh bangunan, tak meninggal. Nampak? Siapa yang buat semua ni? Allah Ta'ala yang buat semuanya. Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat yang benar-benar ni, maka hendaklah ia berbuat baik kepada jirannya. Dah, itu je hadis tu. Settle. Kan? Tak apa, kita baca keterangan pula. Artinya tuan-tuan ni yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, tuan-tuan ada jiran tak buat baik, kita bukan beriman kepada Allah dan bukan beriman dengan hari akhirat. Itu nak cakap. Jaga-jaga jiran kita ni. Buat baik dengan jiran. Baik, jiran ni macam mana? Sebelah 40, kiri 40, kanan 40, atas 40, belakang 40 dan depan 40 rumah. Itu jiran. Maknanya bila sebut 40, artinya jiran yang jauh sebut nama jiran, yang dekat nama jiran dekat. Maknanya dalam taman tuan-tuan, lingkungan koordinat dia, koordinat, masya-Allah. Latitude, attitude dia, lagi dahsyat. Tuan-tuan nak, maknanya tuan-tuan punya jiran ni panjang. Bila dengar dia sakit tu dekat pun jalan 3/8, kita 3/5, ngam, jarak dia 40 tak sampai pun. Tu jiran kita tu. Yang duduk apartmen lagi dahsyat, atas 40, bawah 40, tepi 15, tepi 15, itu jiran dia. Lagi dahsyat jiran dia dekat-dekat semua yang duduk apartmen, kondo dan rumah dan flat, flat sederhana mewah. Flat sederhana mewah pun ada, kan. Baik, itu jiran ya. Baik. Hidup damai, selesa dan bahagia merupakan idaman setiap individu dan dalam masyarakat. Semua nak selesa, semua nak damai, semua nak bahagia. Tak ada orang yang tak nak damai, tak nak yang tak selesa, tak nak bahagia. Itu sebabnya dalam hadis yang lain, riwayat Nafi' bin Abdul Haris, riwayat Imam Bukhari. Nampak? Antara tanda kebahagiaan di muka bumi ni ialah ini kebahagiaan. Siapa ada benda ni, riwayat Nafi' bin Abdul Haris, riwayat Imam Bukhari, tanda orang yang bahagia di atas muka bumi ni ialah seseorang yang mempunyai rumah yang luas. Satu. Bahagialah dia. Tuan-tuan dah rasa kan rumah sempit? Dah rasa kan? Dah rasa dah tuan-tuan. Tuan-tuan masa bawa kahwin rumah flat, kos rendah, berlagu pipi dengan isteri. Berlagu pipi pula. Berlagu ni tu. Nak pergi dapur berlagu. Nak pergi sempit tuan-tuan sekalian. Orang datang, ya Allah. Malu kalau malu dah kita, ya Allah. Dah pernah duduk setenggan pun pernah kita mungkin. Rumah tak berapa nak luas. Kan? Okey. Rumah luas kita bahagia. Allah seronok rumah luas, kan. Kita boleh panggil isteri kita ke atas, sayang, macam tu. Panggil sayang, yang besar sangat rumah. Masya-Allah. Bahagia tu asli. Ada bilik 6 pula. 6 bilik, anak 4. Satu bilik tetamu, ya Allah, bahagia tu. Kawan saya jemput pergi rumah dia dekat Amandari. Rumah, ya Allah, besar melaut. Anak dia 8 ke 9 anak dia. Orang kaya.
Dia tambah rumah, tambah ni, tambah adalah 400-500 ribu je tambah. Ai, besar. Bahagia ke tak? Bahagia kan? Alhamdulillah. Yang kedua, jiran yang soleh. Bahagia kita kawan sekalian. Bahagia kita jiran yang baik-baik ni. Jiran depan baik, jiran kanan baik, jiran kiri baik, jiran belakang baik, asyik bagi makanan aja baiknya. Tolong angkatkan kain kita baiknya. Kain rumah saya banyak jiran yang selalu angkat. Rumah saya tu jiran saya angkat kain saya. Ada juga. Pernah sekali tu dia angkat, dilipatkan sekali. Ya Allah, baik. Betul tak? Betul semua tuan sekalian, baik. Sik baik tak dia lipat sepender saya. Tu je lah. Sik baik tak ada. Ada ketika jiran belakang yang angkat kain kita, tuan-tuan sekalian, jiran belakang. Baik sangat. Balik-balik, mana kain aku ni? Tak ada. Tanya orang sebelah, Kak, mana kain saya? Tak angkat pun. Hilang. Tanya jiran sebelah belah kanan, mana kain, ada angkat kain saya ke? Hujan ke? Hujan ustaz, saya tak angkat. Tuan-tuan, jiran belakang yang ambil. Baik tuan sekalian. Siap lipat lagi, Masya Allah. Baik sangat. Bahagia tuan sekalian. Bahagia tuan sekalian. Satu ketika saya balik kerja tuan sekalian, jiran saya bukakan pintu rumah saya. Masya Allah. Pintu rumah pagar itu bukan automatik. Orang susah macam saya tak layak. Tak boleh nak beli, mahal. Saya balik kerja tuan sekalian, kakak tu bukakan pintu rumah saya automatik guna tangan dia. Baik jiran tuan sekalian, baik. Saya kata, Kak, terima kasih lah Kak. Tak apalah ustaz, saya tolong buka je. Ditutupkan balik. La ilaha illallah, baik. Tuan-tuan, bila dapat jiran macam tu, baik Allah, seronok tuan sekalian. Bahagia tak? Betul kata Nabi, bahagia kita jiran macam ni. Jiran yang lagi satu pula, bila balik kampung ke Johor, balik-balik mesti hantar durian rumah kita. Rambutan, pulasan. Dia ingat jiran dia. Kita pun balas balik kampung, bawa jagung, bawa rambutan, bawa joring, bawa potai, kan? Bagi. Bahagia tak dia? Bahagia dia. Nabi sebut ni, jiran yang soleh itulah tanda kebahagiaan kita. Tuan-tuan ada jiran soleh kan? Alhamdulillah. Setakat ni jiran saya semua soleh tahap tinggi. Saya tak boleh nak bayang kesolehan mereka ni. Baik sangat. Baik sangat. Belum cerita Ramadan, Masya Allah. Jarang masak kita ni, ada je makanan sampai. Masya Allah. Jiran jauh pun sama, baik juga. Telefon, ada rumah tak ustaz? Ada. Kenapa? Nak datang hantar makanan. La ilaha illallah, baiknya. Tengok. Kat Pelangi sebenarnya tu ada jiran yang baik tahap gaban. Ada? Gaban tu yang tahap tinggi lah. Tahap empek baik dia. Ya Allah, baik. Kita sampai sogan tuan-tuan. Sogan kita. Nak bila kita kena COVID hari tu, dia bagi macam-macam atas tembok. Mana satu nak ambil ni banyaknya. Siapa bagi ni? Siapa bagi ni? Waktu kena COVID dulu kan, saya kena, bukan COVID, saya kena kuarantin. Anak-anak pun kono hari tu, isteri pun kono. Orang hantar makanan banyak. Bukan jiran sebelah hantar, jiran jauh hantar. Tak mana jiran hantar. Masya Allah, baiknya. Itu bahagia. Dan kenderaan yang elok, kata Nabi. Bahagia tak? Bahagia. Dulu tuan-tuan naik kancil 660 turbo injection kan? Betul? Masa berkahwin naik kereta kancil kan? 660 tak seronok kan? Sekarang dulu Kanch, sekarang Mercedes. Mercedes bawa, tak payah pakai tangan, tokannya jalan sendiri. Mercedes sekarang tuan-tuan sekalian, dekat tempat-tempat yang ada
jam, tak payah pegang steering, tekan pop bahagian jam, dia akan tahu bila nak berhenti. Dahsyat kereta Mercedes yang saya tengok. Harga dia lebih kurang 4 juta saya rasa lah harga dia. Memang mahal kereta tu tuan sekalian, tapi dia relax je lah kan, tak payah tekan brake pun. Top brake. Time jam, kereta tu boleh manage sendiri bila kita tekan button untuk jam. Relax, tak payah. Masya Allah. Selesa tak? Selesa tuan sekalian. Bahagia tak? Bahagia. Dulu anak 5 naik kancil, terkeluar kepala adat kita kan. 5 orang naik kancil, macam kawan saya lah. Dulu kan susah, naik kancil je. Anak 5 bersosak-sosak dalam tu. Depan seorang, belakang rompet pula. Tuan-tuan bergaduh berbagai, buka tingkap, terkeluar kepala. Sekarang well fire. Selesa. Baik, itu antara yang Nabi kata. Kebahagiaan itu ada 3, iaitu rumah yang luas, jiran yang soleh, kenderaan yang elok. Tuan-tuan semua dah ada. Bahagia tak? Bahagia. Pada hakikatnya bahagialah. Melainkan tuan-tuan tak bahagia itu lain punya hal. Patutnya bahagialah. Macam tu kan. Baik. Hal ini tidak akan tercapai kecuali bila seseorang itu mempunyai jiran atau tetangga yang baik. Okey, maknanya kita nak bahagia ni mesti ada jiran yang baik. Kebaikan jiran sangat besar ertinya dalam kehidupan kita. Maka ulama pun menggarislah beberapa adab-adab dengan jiran. Saya ada senarai kan, ada banyak. Saya akan sebut sikit-sikit, lepas tu saya baca lagi. Apa tuan-tuan sekalian adab dengan jiran ni? Pertama sekali, ranking yang nombor 1 ni lah yang paling penting. Wujudkan suasana mesra dengan jiran. Ini nombor 1. Kadang-kadang jiran kita tak mesra. Kenapa tuan-tuan sekalian? Tak tahulah. Kita wujudkanlah suasana mesra tu. Tuan-tuan ada lorong kan? Lorong tuan-tuan tu dah ada jiran tuan-tuan. Siapa ketua dia? Ketua tu dia yang mewujudkan suasana mesra. Buatlah program yang jangan minta duit semua tak balas WhatsApp. Tu masalah tu. Berapa collection? Senyap semua. Orang bawa duit ni orang sensitif tuan-tuan. Orang tak ada duit sekarang ni. Tak payahlah. Pergi tengok mak kilau boleh lah kan. Tapi duit nak bayar yuran tu payah. Duit tak ada. Tuan-tuan sekalian, nak bagi burger payah, nak beli baju susah. Wujudkan suasana mesra dekat jiran tuan-tuan. Buat program. Dalam Facebook tu program ni letak tika tengah-tengah jalan, makan sama-sama. Saya kata ya Allah, bagusnya. Dalam Facebook tu ditunjuk video jiran lorong dia. Dia duduk tika depan rumah, letak tengah-tengah jalan, tutup yang ujung, maka mereka makan bersama-sama antara keluarga. Mesra tak? Mesra. Ni tak dalam 4 tahun langsung tak jumpa jiran. Tuan-tuan pernah berlaku tak? Tak pernah jumpa jiran. Lorong tu tak pernah. Tak kenal bini dia siapa, anak dia siapa, bibi dengan isteri lebih kurang sama ya. Tak pernah jumpa. Buatlah program. Saya kat lorong tu sebagai pemegang amanah, memegang menteri keuangan. Pegang duit kerja saya. Kutip, berapa nak kutip ni? Jangan banyak. Berapa? RM50. Boleh, set. Buat makan-makan kat ujung. Semua datang. Seronok tanya apa khabar? Lama tak jumpa. Anak kau berapa? Anak aku 5. 5 dah ya. Baru tahu. Buatlah kan. Setahun 2 kali je, raya haji, raya puasa, dah lah. Ataupun program menyambut Ramadan, 3 kali setahun, dah lah, buatlah. Supaya kita ada wujudkan kemesraan. Barulah harmoni. Ini mewujudkan tempat mengumpat, tak boleh. Itu yang bahaya tu. Dia buat pondok dekat tengah-tengah tu, pukul 5 potang, setting pukul 5 bawa teh, mengumpat kat situ. Itu yang haram. Dekat satu taman saya pergi kuliah, setiap lorong ada pondok untuk makcik-makcik lepak situ potang-potang. Bawa teh, bawa cekodok basi. Cekodok basi pula, cekodok minum. Wahai Allah sekalian,
takut mengumpat bagai. Itu dah kita nak jaga. Memanglah program tu bagus, makan je kodok, tapi bila mengumpat berdosa. Taman tu lah ada geng-geng surau cerita, risau ustaz, isteri-isteri kita keluar ni, isteri saya tak bagi keluar. Kang pergi ke pondok kan, tak apa dia cerita mengumpat bagai. Itu tak nak. Baik, yang kedua, tidak menyakiti hati jiran. Barulah bahagia. Apa antara tidak sekerti hati jiran, jangan parking bersepah-sepah depan rumah dia. Tak boleh. Orang marah. Kan, bela anjing jangan mandi dekat kapos tu, jiran marah. Basuh kereta jangan sampai masuk air rumah sebelah, orang marah. Nak masuk kereta tengah-tengah malam, orang dah tak ada. Ni tengah-tengah budak-budak main pukul 5 basuh kereta, air memang merecik-merecik, orang marah. Yang bela ayam jangan bela ayam, yang bela itik jangan bela itik, tak boleh. Salah isi undang-undang dekat taman. Tak bela juga, jiran pun marah. Menyakiti hati jiran hukumnya berdosa. Semalam saya dengar satu kuliah, tuan-tuan sekalian. Okey. Seorang yang didatangi oleh malaikat. Ni cerita-cerita benar lah kan. Dia ni seorang yang suka bangun tahajud, bangun malam, suka bangun malam baca Quran. Okey. Kemudian dia tanya malaikat, nama aku ada tak dekat tempat para orang soleh di padang mahsyar? Cek. Tak ada tuan. Tak ada. Nangis dia. Aku setiap hari tahajud, aku setiap hari baca Quran, berzikir, nama engkau tak ada di dalam buku malaikat yang mencatat kebaikan. Tak ada. Allah tak terima engkau punya amalan sebab apabila orang-orang di keliling kau yang susah, kau tidak pergi ambil tahu, ataupun orang yang kau dekati, kau sakitinya, maka amalan yang kau tu tidak termasuk dalam aku punya catatan. Menangis dia. Sebab dia tak hidup bermasyarakat, dia hanya semayang saja. Tak boleh. Jiran lapar, dia buat tak tahu. Anak jiran ada masalah, dia buat tak tahu. Anak jiran ada masalah dadah, dia buat tak tahu. Mana boleh. Dia kena sama-sama menyelesaikan masalah orang yang ada keliling dia. Walaupun dia banyak tahajud, tak ada dalam buku. Jangan main-main. Nangis dia. Allah tak terima kau punya amalan sebab keliling kau tu yang orang yang sakit kau biar, orang yang tak makan kau tidak tolong. Jadi tuan ingat, kita punya jiran ada yang susah. Kita banyak sembahyang, betul. Kita malam tadi tahajud 4 rakaat, menangis-nangis, tapi kita tak ambil hirau jiran. Tuan-tuan jaga baik dalam cerita ni. Takut kan? Tu. Sambung balik kita baca. Tah mana saya berhenti pun tak tahu dah ni. Ia sangat banyak memberikan kebahagiaan kepada kita. Jiran yang baik ialah jiran yang menjaga adab-adab berjiran. Apa dia? Tolong menolong. Satu, tolong. Okey. Apa yang kedua? Nasihat menasihati. Ni yang susah kita nak nasihat jiran. Tapi itu hakikatnya kena bagi tahu. Kan. Contoh saya ambil di satu tempat tu, kawan saya cerita, macam mana nak tegur jiran yang setiap malam karaoke. Jiran tu berkaraoke setiap malam. Anak dia lah. Kan. Isabella adalah malam perempuan. Demi cintaku padamu. Kan. Bergogar lorong bukan. Macam mana nak nasihat anak jiran ni kan. Jadi apa dia buat? Masuk dalam WhatsApp group. Wih, berani. Terpaksa ustaz. Kalau tak dicakap setiap hari menyanyi. Sekarang dah tak nyanyi dah ustaz. Alhamdulillah. Dah tak bunyi dah malam-malam. Siang kita tak kisah. Orang pergi kerja, kau nak menyanyi tak apalah. Sebab meluahkan dia punya perasaan dengan nyanyian. Saya suka nyanyi. Sungguh. Tuan-tuan tak tahu saya suka nyanyi. Dalam kereta saya menjerit.
ketika isteri tak ada. Kalau isteri ada, tak nyanyi saya diam. Isteri tak ada, saya nyanyi. Saya hafal banyak lagu. Lagu Piramli saya hafal. Tiara, kan? Saya hafal lagu tu. Lagu Tiara, Tiara, lagu Tiara. Saya hafal lagu tu. Menggamit kenangan zaman persekolahan, kan? Allah. Liza, itu isteri saya. Tukar nama isteri kita. Tiara nama orang lain. Tukar nama isteri kita. Liza, Mawa, kan? Beda lah tu, mana bunyi beda. Aduh. Contoh, nasihat menasihati jiran yang paling payah, tapi sebenarnya kena juga nasihat. Jiran saya itu ada yang bagus, setiap hari ajak pergi surau. Bagus. Marilah sama-sama lorong ini memakmurkan surau. Ada seorang jiran saya itu masuk dalam grup WhatsApp lorong. Ada 45 orang pintu dekat situ. Semua tak jawab lah. Semua sonyap lah. Semua tak ada kata okey ke, tak ada dia. Tapi dia bagi tahu, marilah kita sama-sama memakmurkan surau kita. Lepas tu, bila ada kuliah, dia masuk je dia kuliah dekat lorong. Masya Allah. Terbaik. Tapi seorang pun tak jawab apa-apa. Okey ke, insya-Allah ke, sonyap. Kan cakap okey tak poi pula. Sonyap lah. Bagus. Tuan-tuan gunakan WhatsApp lorong tu untuk kebaikan. Ajak makan tengah hari rumah kita kan pun boleh. Macam tu. Tuan-tuan, kuliah kita ni macam ni lah ya. Kalau tuan-tuan tak setujulah. Saya macam ni lah. Tak ada apa pun kan. Ziarah menziarahi. Dah tak nak ziarah jiran dah. Semua jiran tak nak terima orang ziarah dah. Boleh tak nak ziarah malam ni? Lain kali dah ustaz. Lain kali. Nampak ayat dia kan. Malam ni nak datang rumah boleh tak? Belum bersedia lagi. Belum bersedia pula. Sampai 5 tahun tak bersedia. Tahu masih ingat. Maknanya dia tak nak terima. Tuan-tuan sekalian. Sekarang tak nak, orang tak nak terima kita datang. Tak tahu kenapa tuan sekalian. Bukan sebab pandemik, dulu pun sama je, orang tak nak. Isteri malah masak dah. Roti. Itu bukan alasan. Kita bukan nak makan sangat pun, nak ziarah je. Bila orang nak datang rumah, patut kita kata boleh, patut suka. Bukan kata belum bersedia, tak perlu datanglah. Malam ni ada hal. Besok pun ada hal. Sabtu nak balik kampung. Ahad saya rasa tak payahlah. Habis tak payah terus. Memang dia tak nak terima jiran tetamu dah. Mungkin ada sebab, tak apa. Kita yang tak ada sebab, terima saja. Saya suka orang datang rumah saya. Sungguh. Mesti, ustaz malam ni rumah ada? Datang. Alhamdulillah, suka saya. Datang 2 orang, ni isteri naik motor. Kita bagilah mi kari. Dah lah. Alhamdulillah. Saya suka orang datang. Nak panggil orang datang, takut orang tak berapa nak bersedia sangat. Tak panggil-panggil ni. Orang yang datang rumah kita betul-betul memang nak datang. Ikhlas. Maknanya memang nak ziarah kita. Itu yang kita suka. Ni tunggu kita panggil. Memanglah kita panggil, memang semua datang. Datang ya. Apa menu dia? Jam. Dia tahu nak menu yang cun-cun. Itu masalah tu. Duit modalnya RM60 aja. Nak panggil 6 orang. Yang datang 45 orang. Jam lah. Satu bas datang rumah saya. Macam hari tu. Masya Allah. Satu bas datang. Daripada Sungai Ramal. Tempat saya kuliah tu lah. Ustaz nak datang ya? Boleh. Kita sukalah. Sekali satu bas ekspres. Kalau tak saya, macam mana ni? Cakap dengan yang bagi saya makanan tu cukup tak ni? Berapa orang? 100 orang. 100. Dia pun balik, dia masak nasi lagi. Yang kawan saya yang buat catering tu, saya minta tak ramai lah. Sikit je. Mungkin 30-40 orang je. Satu bas. Dalam tu bukan duduk semua. Yang berdiri pun ada.
Ya ilaha illallah 40, 60, 20 berdiri. Bayang tuan-tuan sekalian. Sebelum pandemik. Jemaah surau tu nak datang ke rumah kita terima. Takkan kata tak payah, tak terima je. Satu bas. Ada van pula. Berdoa. Ustaz jangan bimbang. Kami datang bukan nak makan, datang nak doa je. Kan? Tapi ni ada makan ni, alhamdulillah dia kata. Tuan terima tuan-tuan. Kalau jiran-jiran kita nak datang tu, ya Allah baiknya tuan-tuan sekalian, suka kita kan. Jiran kita tak ada nak datang walaupun sebelah rumah. Tak pernah nak masuk rumah kita, tak pernah. Sebelah jiran ada datang. Jarang datang. Kita bersalin pun tak datang. Aduh, sedihnya. Bersalin pun tak datang. Sebab kena bawa baju baby tu susah tu. Mahal. Entahlah. Dunia nak kiamat agak. Biarlah. Menjaga kepentingan bersama dan lain-lain. Jaga kepentingan. Pokok tu nak tebang minta izin dulu. Tak nak tebang, jangan tebang. Pokok tengah-tengah tu yang kita tanam, yang kongsi dengan jiran sebelah. Jangan main bantai tebang saja. Tanya dulu. Itu kepentingan bersama. Nak buat tembok, tanya orang sebelah. Boleh tak saya buat tembok penuh sampai atas? Boleh. Tak apa, kita kongsi half-half. Cun. Ni main buik je, tak bagi tahu jiran sebelah sebab kita kongsi dinding luar dengan dia. Dah mengamuk dan berkecil hati, maka 3-4 tahun tak bertegur siapa. Tuan-tuan, jaga kepentingan bersamalah. Jenis nak buat renovation ni, kita kena bincang jugalah dengan jiran sebelah kan. Boleh ke saya nak tambah belakang ni? Boleh. Dinding abang ni, dinding saya ni kongsi, tak apa. Okeylah. Ini tak. Kita buat ikut kita ni boleh tuan sekalian. Macam tembok sidai kain ni kan. Siapa dulu, dialah yang sidai. Janganlah bergaduh kan. Kita sidai dulu, dia pergi angkat kain, kita buang. La ilaha illallah. Marah. Siapa first come first serve lah. Kita subuh, kita bangun, kita sidai dekat apa tu pagar yang kongsi. Akhirnya buang kita punya. Ini buang. Jatuh semua. Dia punya pula. Tu yang gaduh tu. Bukan jiran saya lah kan. Jiran kawan. Jiran saya baik. Alhamdulillah. Dia tak kisah. Dia sidai dalam atas loteng tu, atas tu sidai kan. Dia buat loteng kat atas. Rumah 2 tingkat. Buat loteng lagi kat atas. Buat tangga yang ketiga. Rumah 2 tingkat. Buat lagi. Saya masuk, ya Allah, tinggi rumah kak ni. Tinggi. Ni sidai kain saja. La ilaha illallah. Macam-macam. Lagi 5 minit tuan-tuan sekalian. Nak habis dah. Sabar ya. Lutut nampak dah naik nampak tu. Lutut naik ni artinya memang suruh berhenti. Saya tahu sangat. Kalau kaki dah menjulur tu kan, fahamlah. Dah long. Saya faham mana. Orang patut setengah jam je. Ini 40 minit lama. Patut imam tadi panjangkan wirid. Ini tak wirid. Subhanallah tak ada tadi. Alamak. Panjanglah kuliah ni aku kata. Doa tu, alamak. Aduh. Minta maaf tu imam. Saja gurau. Saya tak kisah. Biar panjang. Biarkan subuh. Biar panjang. 6.45 baru mula. 7 baru tamat. Cun. Orang pun suka. Roti canai dah sedia dah. Settle. Ini Al-Fatihah subuh lah coba Saya dah gabra dah ni. Modal tak ada. Tak apa tuan sekalian. Dunia ni kita nak happy je. Kita tak nak tetap happy pun nak. Ini stres je kan. Baik sikit lagi. Tetapi jiran yang jahat sudah pasti akan banyak mengganggu keselesaan jirannya sehingga menggelisahkan jiran. Ini jiran yang jahat. Gelisah kita sebab jiran, jahatlah dia. Macam tadi kain dihumban tempat lain. Parking kereta depan rumah kita, tarik handbrake pula. Ini jahat. Dulu saya duduk flat, handbrake tak boleh tarik. Boleh tolak ke depan, tolak ke belakang. Masa kita duduk flat kan, settle lah kan.
tarik handbrake, dia kena humban kereta dekat flat. Jangan main-main. Dia angkit je, humban. Saya ingat lagi. Kereta saya kancil, handbrake jangan tarik. Maaf. Sebab parking tak ada, parking melintang. Dia tolak gitu. Tolak sikit, settle lah. Itu jiran yang baik. Akhirnya motor saya hilang. Tu ialah kat flat kan. Motor semua bawa naik atas guna lift. Bergogar lift, rosak. Kan betul lah geng kucai lama ni lah. Tak tahu Sulian. Flat tu rosak sebab motor semua naik atas guna lift. Lift tu agak menjerit. Sakit oi. Boret motor. Memang semua naik atas. Motor hilang saja di kucai lama. Ni motor hilang. RG Sport Rider. Hilang. Yang sungkit pakai kaki tu hilang. Nangis dia. Semua naik atas motor kat atas. Semua motor kat atas tingkat 5. Naik lift tu. La ilah. Aduh. Akhirnya pemaju kata kami tak kena repair. Sampai sekarang habis. Naik tingkat, naik sendiri. Lantak. Saya dah pindah. Selamat. Dululah. Dan menjadikan mereka kehilangan segala nilai ketenangan dan kebahagiaan. Nilai ketenangan hilang sebab jiran jahat. Jadilah nyanyi kuat-kuat, ketuk paku Piramli pun marah kan. Masa-masa manis tu kan. Tungtang malam. Itu dia dah bagi tahu jangan paku tengah malam. Tiba-tiba terdengar paku tengah malam, orang tak paku. Masalah kan. Itu memang selalu berlaku. Siapa paku bang? Tak ada dah. Jin yang paku. Kadang-kadang guli dah bunyi kat atas. Oi, main kasar jin ni lah. Naik tangga tu duduk. Cuma tu kemudian ke rumah tu tingkat ni. Kat sini lagi banyak jin ni. Kat sini ni. Tu sebab tuan-tuan sekalian internet terhalang. Sebab telefon line banyak kadang ni tak boleh. Jin Efrik tahan. Ini segitiga bermuda saya rasa lah. Payah dapat line tu. Ya. Sikit oleh saya habiskan. Oleh kerana itu Islam menyuruh kita berbuat baik kepada jiran walaupun terhadap mereka yang bukan seagama dengan kita. Itu kena buat baik. Cina, India, walaupun India ni kita tak setuju, buat baik dengan dia. Apakah lagi yang seagama dan yang seada talian kekeluargaan dengan kita. Bila jiran adik-beradik pun payah bergaduh. Baik jiran keluarga ni duduk jauh-jauh lah. Kan kecil hati biras dengan biras kecil hati, kita dengan abang ipar kecil hati. Rumah sebelah tak payah duduk jauh-jauh. Susah duduknya. Lagi duduk dengan mak sebelah, lagi kecil hati. Islam telah menjadikan berbuat baik kepada jiran ini sebagai bukti keimanan. Artinya, tuan-tuan buat baik pada jiran, itulah bukti iman tuan kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Itu bukti dia. Maknanya, tuan-tuan buat baik pada jiran, itulah bukti kita semua benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wallahu'alam. Habis. Kita sambung bulan depan ya. Hadis ke-18, berbuat baik terhadap kawan pula. Ada hadis ni pula, kawan pula. Hadis. Saya mohon kemaafan ya, kok tadi ada terkasar bahasa, terkasar hati, mohon maaf ya. Biasalah kan, cakap dia tahu je kan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.